Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrija sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulum fid darain amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ini tersambung faslun fi adabil alim. Ini suatu pasal pada menyatakan adab orang yang alim. Kita akan bincangkan adab orang alim. Nanti akan dibincangkan adab orang yang belajar. Bermula adab orang alim itu 17 perkara. Orang alim itu dia mesti adabnya mesti ada 17. Pertama, ihtimal, yakni menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang datangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan akan dia. Yang hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan akan dia, dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Jadi pertama kali, maknanya tuan guru ni kena sabar. Kadang-kadang soalan-soalan pelik-pelik yang diajukan oleh anak muridnya. Umpamanya anak murid bertanya, Allah Ta'ala itu maha berkuasa, boleh tak agaknya Allah Ta'ala itu membuat satu batu yang amat berat dan Allah tidak boleh angkat batu itu? Kan pelik soalan tu. Tuan Guru jangan marah. Soalannya, adakah Allah Ta'ala itu boleh mencipta satu batu yang sangat berat dan Allah tidak boleh angkat batu itu? Takkan pelik soalan tu. Tunggu bertenang, jangan marah-marah. Jangan kata anak murid tu gila babi. Tak mesti. Ihtimal maknanya boleh jadi soalan-soalan itu kerana kebodohan anak murid itu. Zaman Nabi dulu, kalau sekiranya orang-orang Badui datang menyoal sesuatu ke Nabi, para sahabat suka. Pasal soalan-soalannya soalan bodoh-bodoh banyak. Sahabat pun takut nak tanya. Kalau tanya pun Nabi tak marah, tapi peliklah sikit. Kalau orang Badui datang yang pelik-pelik soalan, Nabi jawab dengan mudah, tak marah pun Nabi. Jadi maknanya itu adab orang alim. Jangan marah anak murid yang menyoal benda pelik-pelik. Satu. Kedua, luzumul hilm, yakni sigianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilm, iaitu tidak lekas marah. Maknanya tuan guru ni hilm penyantun. Sabar satu, sabar ni sabarlah. Hilm maknanya penyantun, terlalu tidak marah. Sabar pun tidak marah juga. Halim ini lebih lembut daripada sabar. Sentiasa bertenang menghadapi tata kelakuan anak murid yang tidak menyenangkan, yang menyusahkan tuan guru itu. Tuan guru tak boleh marah, kerana niat anak murid itu untuk menuntut ilmu. Dalam keadaan mana sekalipun, tuan guru naklah penyantun. Tu. Umpamanya pernah saya kisahkan dulu, Abu Yusuf mengajar. Habis mengajar, dia kata ada soalan. Semua orang tak ada soalan. Ada di sebelah dia tu satu orang jenis pendiam. Diam saja. Dia kata, kau ni soal lah, dan diam siapa? Kalau jenis pendiam memang tak nak menyoal. Disuruh soal tuan guru, dia pun tanya, tuan, kalau kita berpuasa, bilakah kena berbuka?
Kan pelik soalan tu. Tuan Guru kata, apabila terbenam matahari, boleh berbuka. Tuan, kalau matahari tak masuk-masuk Pak, tuan tak apa, duduklah kau diam ni. Dia tak marah. Jadi maknanya bertenang dia menghadapi nak beri. Dengan hilm maknanya penyantun dalam bahasa Melayu. Ketiga, duduk dengan haibah, dengan atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Kalau tuan tengok di Mekah, Allahyarham Syekh Abdul Karim Banjar, tu memang hebat Tuan Guru. Anak murid pula tak ada benarkan angkat kepala, lagi hebat dia. Begini, tak pandang Tuan Guru langsung. Tuan Guru memang keras dia, lain buat dia. Anak murid tak benarkan langsung kepala. Saya kita angkat begitu tak boleh. Alim rubuk. Polis datang, polis dihalau ni. Polis kan dah ngintip Mekah tu, dihalau polis tu. Tu hebat. Tapi dia ni jenis tak cakap. Saya rajin juga pergi masjid tu. Rajin pergi masjid. Pergi rumah dia, dia disiplin dia. Lepas salat subuh baca Quran, dah siang hari dia pun tidur dan bangun sembahyang duha dan terus membaca kitab. Kalau pergi rumah dia, dia tak ada pandai bercakap, borak. Dia hanya hukumnya. Ustaz Ismail ada soalan itu je. Borak-borak kat dia. Tu passion Allah Rahman tinggal dah. Jadi maknanya dia mengajar Masjid Haram tu. Jadi maknanya itu kehebatan dia. Menurut Tuan Guru ni kena hebat. Kemudian keempat, meninggalkan takabur atas kalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, kerana menegahkan daripada zalimnya itu. Makna Tuan Guru ni kena jangan menyombong. Dia kena tawaduk sikit, melainkan ke atas orang yang zalim. Tu kena sombong pada orang zalim tu. Tidak boleh kita menundukkan kepada orang yang zalim. Itu pun dia. Orang zalim jangan kita merendahkan diri. Zalim lawannya zalim juga. Pasal Nabi kata at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Sombong ke atas orang yang sombong dapat pahala sedekah. Itu dia. Pelik tak tengok. Dia sombong, kita sombong pada dia lagi. Dia rasa gitu. Orang zalim. Baca sejarah Anas bin Malik. Anas pada suatu ketika duduk di beranda rumah. Beranda dululah kan, menjunjaikan kaki ke bawah. Goyang-goyang kaki dia tu. Anas Nabi punya khadam dulu. Hulam dia punya pembantu dia. Datanglah kuncu-kuncu Hajjaj bin Al-Thaqafi. Hajjaj ni merupakan seorang yang sangat zalim pemerintahannya. Pantang silap dipancungnya dia. Tu Hajjaj bin Al-Thaqafi. Datanglah dia punya kuncu-kuncu ke rumah Anas. Wahai Anas, bos nak jumpa. Boleh datang ke istana sekarang? Boleh jalan dia. Berani dia. Hajjaj jangan lawan pancung. Tu terkenal Hajjaj zaman kerajaan dulu, kerajaan Bani Umayyah. Siapa pun tak angkat muka pada Hajjaj ni. Siapa pun tak angkat muka. Terkenal dia punya kata-kata hikmat dia. Tidaklah hikmat sangat pun. Apa dia kata? Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana khitafuha wa inilah sahibuha. Orang sebelah Arab kenapa tu? Kata-kata dia. Apa dia kata? Sesungguhnya aku lihat kepala kepada rakyat ni semua sudah masak dah. Tinggal nak petik je lagi. Akulah pemetik ni. Maknanya kepada masak macam buah. Masak pancung tu. Hebat kata-kata dia. Jadi Anas kata apa? Boleh jalan. Cakap bayu betul lah. Saya terima cakap bayu begitulah. Boleh jalan. Tiba-tiba Anas Hajjaj pun sampai ke rumah Anas. Anas tak bergerak pun, dia goyang kaki dia ke beranda tu. Apa kata Hajjaj?
Engkau tahu apa aku nak buat padamu. Engkau tahu apa aku nak buat padamu. Mana aku tahu, dia kata. Akan pancung lehermu, kata Hajjaj. Wahai Hajjaj. Dia tak takut sepatah pun. Kalau kita dah hijau muka dah tu. Wahai Hajjaj, kalau aku tahu nyawa aku di tangan engkau lah, wahai Hajjaj, dah lama aku sembah engkau. Dah lama aku sembah. Kata tentera-tentera Hajjaj, apa lagi? Pancung je leher dia. Dia tak takut. Tak berani Hajjaj. Rupa-rupanya Hajjaj nampak di atas kepala Anas itu macam rimau nak makan Hajjaj. Menganga mulut dia. Undur Hajjaj. Wahai Anas, kata Hajjaj, apa ilmu kau pakai? Aku ada amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Aku takkan ajar amalan ini, ilmu ini, melainkan setelah kau mati, wahai Hajjaj. Kata kunjung-kunjung, mengapa kau tak pancung oleh Anas tu? Tak berani aku tu, rimau atas kepala dia. Ini balasan orang bila puasa. Kalau kita pun bukan nak gilakan puasa, kita nak ambil puasa daripada orang gila. Boleh apa tu? Kita tidak mengambil puasa, kita tidak gila puasa, tapi mengambil puasa daripada orang gila. Jadi maknanya, kata Hajjaj, rupanya anak dah mati Hajjaj, baru diajarnya ilmu daripada orang amat. Setelah Hajjaj bin dah meninggal. Apa amalan? Apa amalan? Dia minta aku nama. Amalan ialah Anas mengajar para sahabat lain selepas kematian Hajjaj, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khair asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi adza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' was sami'ul 'alim. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala ahli wa mali. Bismillah ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an. Azza jaru wa jalla thana'u wa taqaddasat asma'u wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid, min syarri kulli syaitanin marid, min syarri qada'is su', wa min syarri kulli dabbah anta akhidhu min nasiyatiha, inna rabbi ala siratin mustaqim. Itu amalan yang dibawa oleh Anas, yang diajar oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi orang-orang zalim. Jadi artinya itu dia. Tuan-tuan kena hafal, kena hafal. Nanti kalau FRU nak tangkap, ada. Tapi kita amal hari-hari, hari-hari, supaya orang yang nak menangkap tu takut, kerana amalan ada kepada kita. Kalau sekiranya tak jadi ilmu ni, salah baca lagi. Jadi kita boleh sombong kepada orang yang zalim. Tuan-tuan bayang waktu Hajjaj memerintah, baju dia nak di repair, jubah dia nak repair. Ke semua orang tukang jahit tak nak jahit. Berani dia. Ke semua orang tukang jahit di waktu itu, siapa pun tak nak repair baju dia, pasal dia zalim. Kalau orang zalim, baju dia pun jangan di repair. Tokar ke baju jangan repair, pasal membantu orang zalim membuat zalim. Sekian dimaklumkan.
Habis. Kelima, memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak. Maknanya orang alim ni taklah merendahkan diri. Jadi jangan menyombong, merendah diri lebih orang sama saja. Jangan menyombong, tapi taklah merendahkan diri. Tawaduk. Habis. Keenam, meninggalkan bergurau dengan dan bermain, tidak bergurau di hadapan orang ramai. Tujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya dan berperangai dengan lemah lembut daripada kerjaan dan perkataan. Naklah kasih sayang kepada orang yang belajar, anak murid dia, dan berperangai dengan lemah lembut, bertenang, jangan kelang kabut, tenang. Delapan, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Kalau soalan pelik-pelik tak faham, dungu betul. Ada ustaz tuan guru, anak ustaz tanya dia, ustaz, dia kata, kalau kita semayang boleh tak kita buat sendiri? Tak boleh ikut yang suruh rukuk. Mana semayang kita reka sendiri je. Ada orang yang begini tu, tak lama. Ustaz jawab, bagus juga. Kalau begitu, nonggeng je lah. Macam beramal ni orang. Jadi sebenarnya soalan nak murid kan kadang pelik-pelik. Ada tu kita nak belajar. Tuan-tuan guru ni kadang-kadang dia nak marah soalan-soalan yang pelik-pelik tu. Itu dia ni, jangan cepat marah pada orang yang menyoal, orang yang dungu-dungu. Betul. Orang yang pelik-pelik, biarkan dia. Biarkan dia. Kalau tak dapat jawab pun diamkan saja. Itu sebabnya Imam Syafi'i, apabila orang tanya dia soalan, dia sedang naik unta, orang tahan tengah jalan, tuan nak tanya soalan. Apa soalannya, kaki unta ni tuan ni berapa? Kan pelik soalan. Dia tak marah pun. Dia turun, dia kira kaki unta tu 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Kenapa tuan turun? Kan memang 4 kaki unta tu. Mana dah tahu tadi tengah jalan hilang satu. Jadi maknanya dia tidak marah pada orang yang menyoal soalan itu. Itu sama juga. Dua orang Badui datang, ya Rasulullah, apa hukumnya orang itu menyentuh kemaluannya? Nabi kata, kemaluan itu sebahagian daripada anggotanya. Mana tak batal lah. Datang orang lain pula, Nabi kata hendaklah berudur. Kan payah tu. Dua suasana yang berbeza. Satu Nabi kata tak batal, yang lagi satu batal. Kecuali kita nak ambil dua persoalan. Maka jawapannya ialah, yang pertama dulu orang tu baru masuk Islam, yang kedua dah lama masuk Islam. Kalau orang dah lama masuk Islam, tak apalah batal-batal, dia boleh ambil uduk, mudah. Orang yang baru masuk Islam kan susah. Nabi jawab tak apa lah. Tak apalah, kau pegang 4 malam pun tak apa, tak batal. Kan tak ada kerja lah tu. Soalannya soalan batal. Nabi jawab dengan tenang saja. Tidak ada masalah. Ya, beliau. Kemudian ke-9, membaiki dan membatalkan akan orang yang bebal, membetulkan akan orang yang bebal dan orang yang jahil, dengan menunjukkan akan jalan kebajikan dan jalan yang benar, dan meninggalkan marah dan menggertak akan orang yang baru belajar. Maknanya kalau orang dia kata orang yang tak betul je, persoalan pun tak betul, amalan tak betul, betulkan saja. Macam tengok ya, dakwah itu juga. Dakwah ni pun kita kena lembut dan keras-keras. Banyak kita penceramah pun silap, dia selalu provok, dia tidak mengajak. Kita gini, kalau orang tak semayang, kita ajak dia semayang.
Jangan kata orang tak sembahyang masuk neraka. Tak, tentuan kita sembahyang lah. Itu saja. Yang itu. Tentuan kita kurangkan tidur. Itu kan buat itu. Maknanya bila kita perobok dia, orang yang tak sembahyang, lagi tak sembahyang dia, sudahlah, neraka lah itu. Kan saya pernah cerita dulu, seorang orang Arab datang kepada Nabi nak masuk Islam. Nabi itu boleh, tak ada apa masalah. Ada masalah ya Rasulullah. Masalah apa masalahnya? Saya rajin mencuri. Nabi tak larang mencuri, tak apa, Nabi jangan mencuri lah. Tapi kau jangan menipu sudah. Mencuri boleh mencuri, suka dia pasal dia hobi mencuri. Menipu tak, dia tak menipu, dia mencuri saja. Jadi engkau boleh mencuri, jangan menipu sudah. Suka dia, Islam sudah boleh mencuri, kan bagus. Masuk Islam, bila masuk Islam dia teragak nak mencuri balik. Pasal Nabi pun tak larang. Tapi terfikir dia, kalau aku mencuri lah, tiba-tiba jumpa terhel Nabi pun tanya, kau mencuri tak lagi? Apa nak jawab? Kalau aku mencuri, kalau aku tak mencuri, nanti Nabi akan, aku dah berjanji tak nak menipu. Kalau aku mencuri, Nabi akan mengaku, Nabi akan potong tangan aku, tak mencuri je. Contoh ni, itu lembut Nabi tu, tidak menjadi masalah. Kita begitu. Kalau orang buat silap, kita betulkan kesilapan dia. Macam kita tengok anak-anak kita kan menyanyi kuat dalam bilik air, menyanyi dalam bilik air. Jangan berjam memekak menyanyi dah. Kalau sambung. Tapi kalau berhenti lagi sedap. Begitu. Kan nyanyi sudah dah, berhenti. Macam orang putih tadi. Orang putih naik kuda orang lain. Tiba tu orang lain bawa kuda tu, bum, dia buang angin pula. Orang putih tak marah, bagus benda tu. Tapi ada sikit kurang. Kurang apa tuan? Kurang hajar. Kan bagus. Sedap dia nyebut. Habis. Ke-10, jangan malu daripada mengata tidak aku tahu, atau mengata wallahu a'lam sekala syak pada masalah atau belum zahir akan dia masalah. Yang jikalau syak pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam atau mengata tiada aku tahu masalah ini, dan jangan malu dari mengata yang macam itu, seperti yang benar yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi asyar faqala la adri hatta as'ala Jibril fasa'alu faqala la adri hatta as'ala Rabbal Izzah. Artinya bahawasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi, pada apa negeri yang terlebih jahat? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku tahu, ia aku bertanya akan Jibril. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Jibril, maka jawabnya tidak aku tahu hingga aku tanya akan Tuhan yang Maha Besar. Maknanya orang alim ni jangan malu mengatakan aku tak tahu. Kan senang itu. Menunjukkan kita tu orang alim pasal mengaku tak tahu. Maka naklah kita ingat bahawa ilmu tu ada dua. Pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua tak tahu. Tak tahu tu ilmu lah. Pasal dia tak tahu yang dia tak tahu. Tahu dah tu. Dia tahu yang dia tak tahu. Tapi kadang-kadang jawab benda yang dia tak tahu, menunjukkan dia tidak tahu. Faham ya? Saya berdoa apa benda. Jadi makna, kalau tak tahu mengakulah tak tahu, tak ada malu apa. Nanti saya tanya kemudian, saya jawab kemudian. Itu kadang-kadang soal radio kan spontan soal. Banyak yang menjawab tak betul. Dia nak kata mula tak tahu lah tu, jawab juga. Kan masalah timbul masyarakat. Apa hukumnya semayang sunat lepas asar? Haram dia kata. Main qada Ustaz, qada pun haram. Kan kata betul. Makna lepas asar tu haram semayang kalau tak ada sebab. Qada boleh, main jenazah boleh, mayang tahiyatul masjid boleh, sebab lah tu.
Kan orang awam dah pening. Pasal apa? Ini yang jawabnya orang radio ni, bukan koman-koman masuk radio. Kan keliru. Kerana dia malu nak mengatakan dia tidak tahu. Apa salahnya? Ini saya pun tak apa tahu agak soalan ni. Kemudian dah saya rujuk balik. Apa salah? Pasal ilmu kan luas. Ada yang ingat, ada yang tak ingat. Tak ingat. Itu jawab juga tu persoalannya. Bila jawab juga tu, orang awam pun jadi lebih sekarang kan macam-macam, orang alim macam-macam. Timbul masalah-masalah yang berbeza-beza. Habis. Kemudian yang ke 11, hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia akan masalah dan menuntut faham akan soal orang itu supaya menjawab akan soal itu. Makna dengar betul lah. Soalan juga tak faham, suruh ulang. Nabi pun rajin. Kalau Nabi disoal, Nabi pun akan menjawab ulang kali kalau orang tak faham. Kita pun ulang. Kalau kita nak bincang buat suami isteri pun begitu. Kadang isteri tak dengar. Bang, isteri suami dia, ambilkan kunci tu dapur. Ya, kunci. Ya bang, pekak. Mandi tak sabar. Itu buat suami isteri pula. Tuan guru pun begitu. Tak faham soalan tu, minta ulang balik bagi faham. Jangan marah-marah. Ke-12, menerima dalil yang benarkan perkataan orang atau perkataan murid dan jangan ditolakkan akan dalil itu kerana malu daripada orang banyak, kerana mengikut yang benar itu wajib. Dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun, maknanya kalau sekiranya jawapan kita salah, dibetulkan oleh anak murid, mengaku dah salah. Apa salah? Itu dia. Dengan mengaku kebenaran orang yang berkata itu. Jangan dilihat orang cakap tu, dia kata dia apa tahu, tak mengerti. Tak, jangan. Pepatah orang-orang Afghanistan, dia kata mutiara itu hendaklah dinilai mutiara itu, bukan orang yang menyelam mutiara itu. Yang dipandang ialah mutiara, bukan orang yang menyelam itu. Mungkin orang menyelam tak ada kelulusan, tapi yang dibawanya mutiara. Yang penting mutiara itu, bukan orang ni. Sama dalam mesyuarat juga. Kadang-kadang yang beri pandangan itu tak ada kelulusan. Yang beri pandangan itu, jangan dipandang kelulusannya, pandang perkataan yang diberikan. Kadang-kadang kita kata alah dia mengaji tidak pandai-pandai cakap, itu silap. Action kelulusan pun tak ada, cakap banyak ada. Jangan dilihat kelulusan, dilihat apa yang dilahirkan. Dia tidak. Kan itu kadang-kadang kita merendahkan orang macam tu. Mungkin dia dulu tak sekolah, atau bapak tak duit je, tapi dia seketik. Mungkin dia jahat, kena nakal sikit, kena buang sekolah. Padahal dia seketik, bukan dia bodoh. Kalau dipandang orang yang bodoh itu pandai sebenarnya. Kita yang pandai mungkin bodoh. Tak terasa. Kan orang-orang yang pandai itu ada bodohnya. Orang-orang yang bodoh itu ada pandainya. Itu. Mereka rasa tu lah, kadang kita ada ujuk. Heran dia kita, aku diseketik. Dia tu bangang, tak boleh. Dia tu bodoh. Dia tu tolol. Tolol tak apa, tolol lagi tu. Ya tu dia. Jangan malu. Jangan malu. Dan ke-13, mengikut pada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu masalah. Kita silap, jangan malu, tarik balik apa kesilapan. Ini sebenarnya bukan orang alim, itu orang biasa. Kadang bertekak sama isteri, kita dah kalah hadap tekak tu. Apa itu? Aku diam, aku tak kerti. Akhirnya dia kalah. Dia tak mengaku kalah, akhirnya dia suruh diam. Kau diamlah, kau berhenti. Jadi isteri kata sesuatu perkataan dia dah kalah, dah suntuk, akhirnya dia kata kau diam. Cakap banyak, kau lepuk kau ni kan. Itu dah sadar itu dia kalah. Jangan, orang ada pun tak boleh. Ke-14,
Menegah ia akan orang yang belajar akan ilmu yang beri mudarat akan dia. Tuan guru orang alim pesan anak murid dia, jangan menuntut ilmu yang pelik-pelik. Jangan menuntut ilmu yang bukan-bukan. Sekarang ni kan orang rajin juga menuntut ilmu yang pelik-pelik. Ilmu sihir umpama, orang suka untuk ilmu yang macam sekarang budak-budak bentuk ilmu apa nama tu, pusing duit tu apa nama, black metal ke black metal tu ke black magic ke apa. Kan pernah berlaku sebuah negeri tu lah, budak-budak main-main kan masuk jin habis sekolah dia. Jadi maknanya pelik-pelik. Kan pesankan kadang-kadang kita sekarang ni orang dah mula nakkan Islam dah umur semua muda dia dah berat, banyak dosa, lumpurlah satu ilmu tarikat. Tuan guru pun kata, kalau awak belajar ilmu tarikat ni, awak akan jamin masuk syurga. Berebut-rebut orang masuk. Macam syurga tu tuan guru tu punya bapak. Dia bloklah syurga tu. Ramai orang masuk. Mungkin saya dah cerita dulu tuan-tuan, satu video yang saya tengok, satu tarikat, mungkin video tu diambil oleh murid-murid tu juga. Setelah ia keluar, dia sebarkan video tu. Tarikat itu wirid ramai orang tua ni, terseban banyak. Waktu dia wirid zikir tu, sampai tak sedar badan tu hentam jatuh serban, tak sedar serban jatuh. Bukan main lama. Tuan guru tak beramal, anak murid beramal. Tuan guru tengok gini je, anak murid goncang sampai tak sedar. Kita wirid ni dengan kesedaran dan keinsafan, tak sedar bentang-bentang serban habis jatuh, serban sokong putih tu habis. Tuan guru tengok, tak lama dia buat gini je, tak sedar habis. Kita otomatik tu ilmu benda yang pakai. Sebab kita ni tarikat-tarikat ni bukanlah salah. Ada tarikat yang salah. Asal tarikat tidak salah. Banyak orang mengambil kesempatan dengan tarikat itu. Digunakan Islam sebagai tempat batu loncatan. Itu. Mengajilah. Tapi jangan mengaji seorang-seorang doang. Banyaklah maklumat-maklumat yang dapat, ilmu-ilmu yang diajar, yang ilmu yang pelik-pelik, yang orang mengajar pun dia tak mengaji. Itu yang masalah. Yang masalah besar lagi ialah apa sahaja tuan guru tu buat, jangan bangkang, dia kata. Kalau dia pakai seluar pendek pun jangan kata apa. Kalau dia tak semayang pun jangan cakap apa. Jangan melihat lahirnya tuan guru itu. Naklah lihat kepada zat batinnya. Dia pakai seluar pendek itu hanya berpura-pura saja. Itu hebat tu. Nampak seluar pendek, sebenarnya seluar panjang sebenarnya. Dia tak semayang, bukan tak semayang tu, nampak macam tak semayang, tapi sebenarnya dia semayang. Timbullah nikah batin. Nikah batin, seorang wanita jumpa dia, menyerahkan ni kepada dia. Tak payah tuan kazi, tak payah bentak payah, wali tak payah. Untunglah dia. Itu orang suka. Kadang-kadang wirid dalam gelap, berpegang-pegang tangan pula. Dah lama yang pegang perempuan nak pegang. Dah tumbang macam-macam. Jadi orang awam pula kata itulah wirid yang paling bagus. Jadi saya pesankan tarikat yang paling betul membaca Quran. Habis saya pesan. Maknanya Nabi pesan, Muzali pesan. Nabi pun pesan. Para ulama pun banyak yang pesan. Habis boleh. Yang ke 14 menegahkan dia akan orang yang belajar akan ilmu yang beri mudarat akan dia. Ke-15 menegahkan ia akan orang yang mengkasatkan dengan belajar ilmu yang beri manfaat akan yang lain dari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mengaji ni untuk mendapat keridaan Allah, bukan keduniaan.
Maknanya bukan kita nak menyombong, bukan nak kita besar diri. Hendaklah kita rasa kita ni ilmu semata untuk beramal. Ingat balik ya. Tujuan untuk ilmu yang pertama sekali lah menghilangkan kejahilan. Yang kedua beramal dengan ilmu itu. Dan yang ketiga menyampaikan kepada orang lain. Itu tujuan untuk ilmu. Semata-mata untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tak ada. 16. Ke-16, hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang berpayah dahulu dan selesai daripada ain, bermula pada ain itu membaikkan ia akan zahirnya dan batinnya dengan takwa yang dengan mengerjakan ibadat yang zahir dan yang batin dan menjauhkan maksud yang zahir dan maksud yang batin seperti yang tersebut dalam kitab ini, wallahu hadi ila siratal mustaqim. Maknanya kita menuntut ilmu fardu ain dulu, baru fardu kifayah. Kifayah kemudian itu melaksanakan perintah yang wajib dan meninggalkan larangan-larangan yang haram dan sebagainya. Itu dulu, dengan mengaji yang atas nanti dulu, fardu ain dulu. Fardu ain kalau kita buka dalam kitab Syarh Salikin cukup panjang lah. Kalau kita tasawuf ni banyak merintahkan kita membuka kitab tasawuf. Pasal dalam kitab tasawuf ni ada fiqh, ada tauhid. Gitu. Jadi yang fardu ain dulu, dipayah tu kemudian. Kadang-kadang yang dia rosak ialah pasal banyak ambil fardu kifayah dulu, fardu ain tertinggal. Ke-17, hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya supaya diikuti oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya wabillahi taufiq. Makna tuan guru kalau dia suruh dia buat, jangan disuruh dia tak buat. Bangun malam dia kata, dia pun tak bangun. Jadi dia kena buat dulu. Satu tuan guru dia tanya orang yang puasa, dia tak jawab. Minggu depan jawab. Kenapa tuan tak jawab minggu lepas? Pasal puasa itu saya belum buat lagi, dia kata. Saya puasa dulu baru saya jawab soalan awak. Dia tak nak jawab benda yang dia belum buat. Tuan guru taklah membuat dulu. Kabura maqtan illallah an taqulu ma la ta'lamun, ma la ta'malun. Sebesar-besar kemuliaan Allah kamu bercakap tapi kamu tak buat. Itu dia adab orang yang belajar. Hadis awal. Ambil faslun fi adabil muta'allim. Ini satu pasal perintahkan adab orang yang belajar pula. Bermula adab orang yang belajar. Satu orang yang mengajar akan dia itu berapa perkara, tapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada Bidayatul Hidayah 11 perkara. Jadi maknanya ini menjelaskan adab orang yang belajar kepada orang yang mengajar. Apa adab? Tahu? Apabila berdapat dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Mana kita salam dulu pada orang yang mengajar itu. Satu. Ini sebenarnya dalam kitab, dalam hadis Nabi dia kata haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak orang Islam terhadap orang Islam yang lain ada 6. Idza laqi tahu fasalim alaih, kalau berjumpa kita salam. Dengan tuan guru lagi-lagilah, kan kawan siapa pun beri salam. Beri salam ni pun kita ikut undang lah. Maknanya orang yang datang tu beri salam, bukan orang yang menunggu beri salam terbalik. Timbul soalan di sekolah-sekolah kan, bila guru masuk anak murid beri salam. Macam ni soalan tu lah. Ini sebenarnya pendidikan, nak mengajar anak murid menghormati tuan guru tu. Kan dulu kan timbul persoalan di sekolah, ngapa cikgu masuk anak murid beri salam pula, nanti cikgu beri salam. Tak, ini mendidik anak murid bangun, hormat guru dia. Assalamualaikum, dia lagu dia. Itu kan sekolah itu. Tapi dulu ni pernah apabila ya, kita kan beri salam kan dah lewat, lepas mereka lambat baru ubah daripada selamat pagi oleh assalamualaikum tu. Satu hari tu mesyuarat guru sekolah ni, besok start beri salam, tak ada salam pagi lagi. Ada satu guru tak datang mesyuarat hari tu, dia pun tak tahu. Hari tu datanglah masuk kelas, assalamualaikum. Anak murid tidak salam pagi kan, marah dia. Ni saya ustaz ke dia kata. Mana ustaz kamu salam?
Setengah belas, Assalamualaikum. Nampak sedekah ke? Dulu mula-mula. Orang Melayu, maknanya dia budaya orang putih dah meresap banyak lama dalam budaya orang Islam. Sian orang Islam ni sian. Kata Ibn Khaldun dalam bukunya Muqaddimah Ibn Khaldun, kesihan orang-orang yang dijajah, yang dilihatnya perangai penjajah itu, tidak dilihatnya ilmu penjajah itu. Maknanya kita ni ikut penjajah. Sebabnya bila penjajah balik, kita tak jadi penjajah. Kata majalah apa namanya, Al-Mujtama', majalah Kuwait, kita apa? Baliklah orang putih yang kulit merah itu lagi, tinggallah orang putih yang kulit hitam. Kita tinggal jadi orang putih. Budaya kita itu masih budaya orang putih. Sekarang kita dah Assalamualaikum, tapi budaya orang putih. Pasal dulu good morning, kan? Betul, morning aja. Assalamualaikum kan? Waalaikum. Kan jadi orang putih tak? Assalam tak ada. Kan? Goodbye jadi bye je. Kita pun Assalamualaikum dah tak ada. Waalaikum. Jawapannya Waalaikumsalam tak? Waalaikum. Salam. Nanti tahun 2020 tak ada dah, habis. Lam. Dia sudah jadi budaya gitu. Good morning tadi, morning kan? Morning, yes, morning. Good dah tak ada dah. Selamat pagi, tak ada. Pagi jago, pagi apa kerja ni? Selamat pagi boleh tahan kalau mana tuan ni selamat pagi-pagi, petang nak mampu dah. Selamat pagi tu. Ataupun pagi selamat, petang boleh tahu kan? Itu Assalamualaikum, tu ada. Assalamualaikum ada alif lam tu mana sentiasa kita dapat sejahteraan, tu makna tu. Tu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Mengapa tak sebut nahmadullah? Kami muji tak tahu je pasal nahmadullah. Kami pun taklah sekarang. Kan datang yang telah tidak. Alhamdulillah ni bila-bila pun puji tu. Assalamualaikum. Bila-bila pun sejahtera. Dan minta Allah Ta'ala sejahterakan orang yang ketemu salam tu bila-bila pun. Bila selamat pagi, ni mana pagi dah selamat. Petang kau rasa kau lah, aku tak tahu. Tu. Sekarang tak ada selamat dah. Pagi. Petang, malam. Apa kerja tu? Dia goodbye juga lah. Bye. Apa bye tu? Good tak ada. Saja pengen peluk belik tu. Habis, tinggalkan. Sama sekali. Lupa beri salam. Nabi pesan kepada Anas, wahai Anas, masuk rumah kau ucap salam, dapat berkat. Ya Anas, idza dakhalta ala ahlik fasallim alaih. Wahai Anas, masuk rumah ucap salam. Ya zidillah barakatik. Aku tambahkan keberkatan. Dia masuk rumah beri salam. Nanti kalau tak biasa malam ni start. Assalamualaikum. Rumah tak biasa. Buang terlihat. Assalamualaikum. Itu pertama. Kedua. Kemudian yang kedua, jangan membanyakkan berkata-kata di hadapan gurunya itu. Yang merapu banyak. Tiga, jangan ia berkata dengan barang yang tidak ditanya oleh gurunya. Maknanya jangan cakap banyak. Apa guru tak tanya, jangan jawab. Kadang-kadang suka menyampuk. Keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian dari minta izin daripadanya. Kalau dulu kalau kita masuk ke kelas guru, tuan tak izin tuan, dulu-dululah. Sekarang ni kita pesen bahu, angkat tangan. Memang berjah gitu je. Tiga, yang keberapa dah? Keempat, jangan ia bertanya akan guru melainkan dengan kemudian pada minta izin. Kelima, jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebagainya. Katalah tanya tentang guru tu, tuan tak boleh. Ada tuan guru tak boleh? Tak boleh tu. Kita boleh cakap ini. Bagaimana pendapat tuan? Ada orang berkata betul. Tak boleh kata tak betul tuan tu. Salah. Boleh.
Keenam, jangan ia berisyarat akan guru itu dengan yang menyalahi akan bicara guru itu, maka menyangka bahawasanya ia terlebih benar daripada guru itu, atau terlebih mengetahui ia akan daripada guru itu, maka yang macam itu kurang adab pada guru itu, lagi kurang berkat. Maknanya kadang bila tuan guru jawab tak betul, dia menunjukkan mukanya tak bernak berkenan. Jangan menunjukkan muka yang tak berkenan. Kata dia. Habis. Ketujuh, jangan ia bersik-bisik dengan orang yang sama duduk pada hadapan guru itu. Jangan. Nanti kita sebenarnya bukan tuan guru je, kita duduk tiga, tak boleh bisik dua. Taklah. Duduk tiga, kan? Duduk tiga tu bisik dengan kawan. Salah. Nanti orang yang seorang lagi kata, mengatakan aku lah tu. Tak boleh. Tak boleh guna. Itu dah. Dilarang kita bisik berdua dan meninggalkan yang seorang lagi. Bagi pun tak boleh. Kedelapan, jangan berpaling ia ke kiri dan ke kanan hadapan gurunya itu, tapi hendaklah ia duduk, tunduk, lagi beradab seolah-olah ia dalam sembahyang. Wis, jaga ya. Maknanya jangan pandang ke kanan. Jangan. 9, jangan banyakkan soal kalau segan gurunya itu daripada berkata-kata, atau terkala ia lelah. Maknanya tuan guru dia penat, soal banyak. Pening orang tua tu. 10, berdiri gurunya itu. Mana? Ke-10, apa berdiri gurunya, maka hendaklah ia berdiri pula, kerana mentakzimkan gurunya itu, dan jangan diikuti pada ketika bangkitnya itu dengan pertanyaan dan soalan, dan jangan bertanya masalah pada ketika ia berjalan itu ini sampai ke rumahnya atau kepada tempat duduknya itu. Jangan soal banyak ya. 11, jangan jahat sangka dengan gurunya itu, segala perbuatan yang zahir menyalahi i'tiqadnya atau bersalahan perbuatan guru itu dengan pengetahuannya atau dengan adatnya, kerana guru itu terlebih tahu ia dengan segala rahsia syariat, seperti hikayat Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka bahawasanya perbuatan Nabi Khidir memecahkan akan perahu orang yang tempat ia menumpang akan dia, dan bunuh ia akan kanak-kanak yang kecil yang belum lagi berdosa. Maka pada zahir perbuatannya itu menyalahi akan syariat, dan sebab itu maka ingkar Nabi Musa akan dia pada permulaannya, tetapi pada hakikatnya jadi menyalahi akan batin syariat. Dan sebab itulah bahawa Nabi Musa pada akhir perbuatannya itu membenarkan akan dia. Maknanya kadang-kadang ini tengok pada Allah. Maknanya kalau syariatnya salah-salah lah, tapi lebih selamat kita bertanya. Umpama pada suatu ketika tuan guru datang ke masjid, orang sedang sembahyang subuh, dia pun sembahyang jemaah subuh. Lepas sembahyang subuh itu tuan guru pun sembahyang sunat bangun. Kita kata tuan guru sudah salah. Tak boleh kata pasal tuan guru tu tahu. Pasal orang yang tak dapat sembahyang sunat sebelum subuh kerana imam sudah berjemaah, boleh sembahyang sunat selepas subuh itu. Bukan sembahyang ba'diyah, qabliyah yang ditangguhkan kerana tak sempat. Kita dah. Baru ni ada satu orang guru sembahyang di atas kubur. Banyak orang bising. Sebenarnya boleh sembahyang jenazah di atas kubur itu, kerana orang tak pernah buat. Pasal kita kadang-kadang ilmu tak sampai. Banyak orang tanya saya baru-baru ni, macam mana tuan guru sembahyang atas kubur? Kan tak sembahyang atas kubur, dia sembahyang jenazah, bukan sembahyang fardu. Kan sembahyang jenazah tu tidak sujud, tidak rukuk, boleh sembahyang di atas kubur itu. Kalau menyalahi adat, umpamanya satu orang mati tak lama dulu, sebelum mati dimandikannya, itu salah lah. Dia tekan dah mati senang, tak payah mandi lagi. Sama lah timbul persoalan. Seorang yang membunuh diri, adakah boleh semayangkan jenazah orang bunuh diri? Jawapannya boleh. Pasal dia masih Islam, dia berdosa besar saja, dia tidak kafir. Berlaku satu kita dulu berkelahi adik-beradik, abang kan jangan semayang, dia bunuh diri. Adik tak? Tekak.
sebenarnya wajib semayang pasal berlaku zaman Nabi. Seorang sahabat membunuh diri, dia dah kena perang, pecah perut ni, tak tahan sakit, nak bisa sambung lagi, matilah semua. Maka Nabi marah. Tetapi para sahabat menyembahyangkan dia, Nabi tak larang pun. Man setiap benda yang agak bercanggah fikiran kita, yang kita mengaji lama tak pernah jumpa, jangan buat keputusan. Tanya orang yang arif dalam teori. Kadang-kadang dia pejabat bertekak pagi sampai petang. Pejabat paling tekak, petang tak selesai. Telefon saya, Ustaz, dari pagi tadi dia tekak petang tak selesai, Ustaz. Kenapa tak telefon pagi tadi? Satu hari kan kita tak tahu hukum apa nak tekak. Maknanya tak tahu kan, mudah kan telefon. Fas'alu ahda dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu, kalau kamu tak tahu kan mudah. Bertekak-tekak ia tahu ya haram, itu kerja dia. Umpamanya menggosok gigi selepas gelincir matahari bulan Ramadan, kita boleh makruh. Sebab ada dua pandangan ulama. Ada ulama kata makruh, ada ulama kata tidak makruh. Sama masalah. Buat apa nak tekak? Itu masih macam usali juga. Kalau tekak siapa nak usali boleh, siapa nak usali pun tak apa, tak ada masalah. Siapa nak wirid lepas sembahyang, wirid. Tak nak pun tak apa. Siapa nak doa, tak ada doa, tak apa, tak ada masalah. Tetap tekak, senang je. Maknanya jangan bertekak dalam benda yang remeh-temeh. Orang dah sudah naik ke bulan, orang bincang masalah ekonomi, talqin tak dibincangkan, doa kunut tak dibincangkan, wirid bincangkan. Siapa nak wirid, tak ada masalah. Tak ada masalah. Siapa nak sembahyang sebelum Jumaat, sembahyang. Itu Nabi tak buat? Iyalah, Nabi tak buat. Nabi dah sebut ma bainal adanaini salah. Di antara dua azan itu ada sembahyang. Tak ada masalah. Ada hadis. Dia ada hadis ni dhaif. Yalah dhaif, hadis juga dia. Lemah-lemah pun dia hadis. Yang lemah bukan hadisnya, lemah orangnya. Orang yang bawa tu lemah. Hadis tetap juga betul. Kan Nabi cakap juga. Kan mudah tu. Dalam surah pula tekak. Lepas sembahyang keluar apa tu? Pasal apa? Wirid ni bid'ah, Nabi tak buat. Duduk kat luar. Luar mamai. Mokok tak bid'ah. Lagi besar bid'ah. Itu masalah. Ini orang muda ni susah. Jadi begitulah. Tuan-tuan muslim, dia kata situ ini, dia kata macam Nabi Khidir, Nabi Allah Musa alaihissalam. Ilmu Nabi Musa ilmu lahiriah, ilmu Nabi Khidir ilmu batiniah. Nabi Musa tak dapat menjangka ilmu yang diperoleh oleh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sebab apabila Nabi Musa itu tengok Nabi Khidir itu pecahkan kapal, tumpang kapal orang, tebuk pula. Apa kerja kau tebuk? Dah numpang, jangan terima kasih dah. Tebuk pula kapal orang tu. Tu. Kemudian jumpa budak tengah main-main. Dia patah pada budak, dia mati. Kata Nabi, apa pula budak tak sepasang bunuh? Dengan ilmu Musa lahiriah. Minta bantuan orang kampung tu, orang tempat tak tahu je. Nampak tak ada satu pula benteng nak runtuh, dia tegak. Peduli lah, dia kata nak minta bantuan sikit, tak bagi. Itu Nabi Musa adab, ada juga adab dia. Apa dia? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Itu adab Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, dia kata, boleh tak aku ikut akan kau, dengan syarat kau ajar akan aku. Itu bersyarat tu. Nampak tak adab dia? Dia ada dua. Pertama, wahai Khidir, ajar akan aku, nanti aku ikut akan kau, satu. Yang kedua, aku ikut akan kau, dengan syarat kau ajar akan aku. Nampak? Mana dia syarat diri dia? Aku ikut, ajarlah. Dia tak kata ajar aku, baru ikut. Nampak? Itu ulama kaji di antara dua perkataan yang berbeza. Nampak? Tapi Nabi Musa dia tanya bukan tidak beradab, dia rasa pelik. Tumpang kepala orang ditebuk pula. Pasal ilmu tu Nabi Musa tak ada. Ilmu ada pada Nabi Khidir. Dia tahu kapal ni nanti ada puak-puak pemimpin-pemimpin ketika itu akan rompak kapal ini. Kalau dia lihat kapal tu elok, alamat lingkup. Dia tebuk, bocor, jangan ambil lah. Mana selamat tuan punya kapal. Yang kedua, dibunuhnya budak itu. Kata Nabi, siapalah kau bunuh budak ni? Kata pasal-pasal. Rupa-rupanya budak itu nanti kalau besar akan menjahaka kepada mak bapak.
Ialah mati awal-awal. Allah ganti anak yang baru, yang canggih daripada anak yang mati itu. Itu sebab kita bila ada kematian, dia jangan menyalahkan Ta'ala. Kemana budak tak sakit dia mati? Tak besar. Dah Allah Ta'ala tahu mengapa dia mati. Itu sebab kita kena baca ilmu hakikat. Maknanya di sebalik itu, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala itu maha pemberi hikmat? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab bila hujan, jangan mongot jam-jam lah. Allah Ta'ala tahulah. Dan kita kan mengumpat Allah Ta'ala, hujan je. Sebab itu hujan macam mana? Sebab dengan hari dia marah. Itu kadang kita silap. Cuaca hari ni amat baik. Mana bila hujan tak baik? Silap tu. Dah hari cakap itu. Cuaca tak hujan. Mana hujan tak bagus? Adakah tak sepanjang tahun tak hujan macam? Kan tidak, panas saja tu hujan. Marah juga dia. Kan mengumpat Allah Ta'ala tu. Hari-hari Allah Ta'ala. Sebab kita tak perasan. Nanti kita jumpa orang hitam legam orang tu. Kita kata, hitam dia tu. Mengumpat Allah Ta'ala lah tu. Bukan mengumpat orang tu. Kan Allah Ta'ala yang cerita hitam tu. Nampak orang pendek. Mengumpat. Diam tidak. Pendek ke panjang ke gemuk ke limpul kan. Itu hak dia. Nampak? Itu Nabi Musa mengadu, ya Allah Tuhanku, umat aku mengumpat aku. Kata Allah, wahai Musa, engkau diumpat, tak apa dan kau manusia. Aku ni Tuhan pun kena umpat juga. Orang kata Tuhan tu ada isteri lah, ada anak lah, kan mengumpat tak ada tu. Fitnah kan mengumpat begitu. Umpat lah, fitnah begitu. Kalau kita kena umpat, tak ada masalah. Senang, suka kena umpat. Siapa? Pahala dapat tak rasa pasal. Dia kena umpat senyum sudah kan? Kena umpat semalam. Bagi RM100 lagi dia sedekah orang yang mengumpat tu. Apa pasal? Awak mengumpat saya semalam. Ambil dah RM100 untuk menambahkan pahala saya. Lain kali ada masa lapang, mengumpat dah lagi. Jadi itulah dia. Maknanya kisah-kisah ataupun adab-adab seorang yang belajar. InsyaAllah sambung nanti adab anak kepada mak bapak pula. Adab anak kepada mak bapak, insyaAllah. Wallahu a'lam.